Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ini di Sejarah ICT. Kita akan membincangkan bab 5 pentadbiran barat di Sarawak dan Sabah 5.3 perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British di Sabah. Kita tengok kemakmuran Sabah menarik pemodal asing. Terdapat dua faktor penting yang menyebabkan Sabah menjadi tarikan kepada pemodal luar, iaitu kedudukan strategik, kekayaan ekonomi. Kedudukan strategik, di mana kedudukan Sabah berada di tengah laluan perdagangan di antara China dan Singapura. Berhampiran dengan laluan Pulau Pahlawan, merupakan laluan maritim bagi kapal-kapal dagang untuk berlayar ke China dan Jepun. Penting dalam aktiviti perdagangan. Pelabuhan semula jadi yang strategik di sepanjang pantai barat dan timur Sabah, selamat daripada tiupan angin monsun. Antara pelabuhan utama termasuklah di Teluk Gaya. Kekayaan ekonomi, di mana hasil-hasil ekonomi Sabah telah lama memasuki pasaran antarabangsa, iaitu sarang burung, sagu, rotan, getah perca, gamat, sirip ikan hiu. Sarang burung mendapat permintaan yang tinggi dalam pasaran di China, menyebabkan pedagang barat yang berminat dengan barangan China menjadikan sarang burung sebagai barang dagangan yang penting untuk dibawa ke China. Pertanian komersial dijalankan dengan giat kerana tanaman seperti indigo dan kapas hidup subur di kawasan dataran dan lembah. Sabah sebelum penguasaan Syarikat Borneo Utara British (SBUB), di mana British memiliki dua kawasan sebelum pertabakan dan perluasan kuasa SBUB di Sabah, iaitu Pulau Balambangan, Pulau Labuan. Kita tengok pada 1 Januari 1763, di mana Alexander membuat perjanjian dengan Kesultanan Sulu. Bendera British dikibarkan di Pulau Balambangan yang menandakan kehadiran British di pulau tersebut. Penempatan British di sini menghadapi pelbagai masalah termasuk serangan Pelanu. Pada bulan November 1805, British meninggalkan pulau ini. Kita tengok pula Pulau Labuan, di mana James Brooke mengadakan perjanjian dengan Sultan Brunei berhubung dengan Pulau Labuan supaya meluaskan daerah kekuasaannya. Pada 18 Disember 1846, Sultan Brunei menyerahkan Labuan kepada pihak British melalui perjanjian di mana British bertanggungjawab melepaskan laluan dan melindungi perdagangan. James Brooke dilantik sebagai Gubernur yang pertama. Peta ini menunjukkan kedudukan Pulau Balambangan, dan ini peta menunjukkan kedudukan Pulau Labuan. Pertabakan Syarikat Borneo Utara British (SBUB). Strategi digunakan oleh pemodal asing untuk meluaskan kuasa di Sabah, iaitu dengan menyewa, memajak, mengadakan perjanjian dengan Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu. Kita tengok macam mana perjanjian tersebut, di mana Sultan Brunei, kemudian seterusnya pada tahun 1865 Colors menyewa Sabah daripada Sultan Brunei selama 10 tahun. Seterusnya hak Moses dijual kepada J.W. Torres dan T.B. Harris, dan Kimanis dijadikan sebagai pusat kegiatan perdagangan mereka. Seterusnya kita tengok pada tahun 1878, di mana Alfred dan Edward Deng memajak pantai timur Sabah daripada Sultan Sulu. Kemudian Baron bekerjasama dengan Alfred dan Edward Deng memajukan Sabah. Seterusnya hak Torres dijual kepada Baron. Kemudian pada bulan Julai 1881, Alfred Deng dan adiknya menubuhkan British North Borneo, di mana status piagam pada 1 November 1881. Pada tahun 1888, Borneo Utara menjadi negeri naungan British. Pihak British berupaya memerintah Borneo Utara hingga tahun 1942.
Ini merupakan jata syarikat Borneo Utara British dari tahun 1881 hingga 1946. Ini merupakan pegawai syarikat Borneo Utara British. Perluasan kuasa syarikat Borneo Utara British SBUB, di mana piagam diraja memberikan kuasa kepada SBUB untuk memiliki Sabah. Kerajaan British memberi piagam diraja kepada SBUB untuk mengiktiraf kedudukan SBUB sebagai wakil kerajaan British. Beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh SBUB untuk menerima piagam diraja, di mana SBUB menerima penasihat British. SBUB perlu memelihara adat, resam, agama dan undang-undang penduduk tempatan. SBUB hendaklah memerintah Sabah dengan adil dan saksama. SBUB mesti melantik pegawai takbir daripada pegawai yang diakui British. SBUB tidak dibenarkan menyerahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Dua matlamat utama SBUB iaitu pembangunan ekonomi melalui eksploitasi sumber-sumber yang terdapat di Sabah, melindungi serta mempertahankan hak-hak masyarakat tempatan. Sir Rutherford menjadi presiden yang pertama. Alfred Dean dilantik sebagai pengarah urusan. Kalangan pemuda di London mempunyai kuasa sebenar syarikat. Di Sabah, Gubernur menerogi sistem birokrasi bagi memastikan usaha syarikat untuk mengaut keuntungan. William merupakan Gubernur yang pertama. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.